Sudah pasti dalam kehidupan kita seharian, kita akan sentiasa berdepan dengan sesuatu yang perlukan kita untuk membuat pilihan. Apa yang aku cuba nak sampaikan ialah, kita ni selalu berdepan dengan dilema. Apa itu dilema? Okey, dilema ni ialah proposisi berganda yang merupakan satu masalah yang mengaitkan dua kemungkinan. Dan di mana kedua-duanya boleh dikatakan diterima. Contohnya, apabila kita cuba membuat pilihan sama ada A ataupun B. Dan kalau kita membuat kesilapan dalam membuat tafsiran tadi, ianya boleh menjadi sebuah kesilapan. Dilema ni dia banyak kepelbagaian. Contohnya dilema tentang hidup, general hidup tu. Okey, tapi kalau lebih spesifik mungkin tentang rakan-rakan, dilema tentang keluarga, dilema tentang perkahwinan, dilema tentang perkahwinan, dilema tentang nak pilih beli kereta apa, dilema tentang sama ada nak kahwin ataupun tidak, dan aku rasa banyak lagi dilema-dilema yang kita tempuh dalam kita melalui kehidupan kita ni. Okey, kenapa kita berdepan dengan dilema ni? Okey, dilema ni sebenarnya lah, dia bukan sesuatu yang benda yang baik ataupun juga sesuatu yang buruk. Okey, sebenarnya dia mempunyai kedua-dua belah bahagian. Maksudnya dia mungkin boleh menjadi baik dan dia mungkin juga boleh jadi tak baik. Kesemua tu bergantung pada penilaian kita, pentafsiran kita tentang sesuatu masalah ataupun sesuatu isu yang kita cuba nak rungkai dan selesaikan. Okey, kaedah penyelesaian sesuatu dilema ni sebenarnya adalah berbeza-beza sebab ianya perlu dilihat dari segala sudut. Maknanya setiap penyelesaiannya adalah berbeza mengikut pentafsiran kita. Bagaimana kita menganalisa keadaan tu dan kita cuba cari apa jalan penyelesaian dia ataupun pilihan yang perlu kita buat. Okey, adakah dilema ni baik ataupun tak baik untuk kehidupan kita? Okey, itu bergantung kepada keperluan individu tu sendiri. Okey, ada dilema yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita dan ada dilema yang mungkin juga memberi kesan yang negatif kepada diri kita. Setiap dilema yang kita hadapi tu mempunyai cara dan pendekatan dia yang tersendiri. Setiap dilema tu perlu orang kata diperhalusi. Ya, sebab kita nak tengok dari setiap sudut dan dari setiap perkara, keperluan dan cara penyelesaian dilema itu sendiri. Okey, seperti yang aku katakan tadi, macam mana kita nak selesaikan masalah dilema ni? Aku cuma bagi secara kasar sebagai contoh sebab aku pun bukan pakar, tapi aku cuma nak kongsi. Okey, yang pertama sekali pada aku, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu menganalisa situasi tu, apa yang perlu dan apakah yang hendak kita selesaikan ataupun hendak kita capai. Kedua, kita perlu bayangkan keperluan dan juga nilai benda tu. Maksud nilai tu ialah adakah ia ke arah kebaikan ataupun ia ke arah yang tidak baik. Tapi berbalik kepada apa yang aku cakap tadi, itu bergantung kepada keperluan individu tu sendiri. Maknanya sama ada dia nak benda tu supaya menjadi positif ataupun dia nak benda tu menjadi negatif. Itu terpulang kepada individu tu sendiri. Okey, apabila korang dah menganalisa, korang dah teliti dan korang dah menafsirkan keseluruhan dilema tu tadi, barulah korang boleh plan dan hasilkan sesuatu daripada korang punya perancangan tu tadi. So itu yang aku kata tadi, itu adalah bergantung kepada situasi dan keperluan sesuatu dilema. Okey, contoh sesuatu dilema mungkin aku boleh bagi contoh contohnya seperti dilema dalam perkahwinan, di mana kita memilih untuk berkahwin ataupun tidak berkahwin. So dekat situ, tu yang aku cakap tadi, bergantung kepada situasinya dan keperluannya.
So di situlah kita akan menganalisa, kita akan nilaikan keperluannya, dan yang lebih penting lagi pada aku, kita kena tengok apa impact dia di masa hadapan. So itu yang lebih penting apabila kita membuat sesuatu keputusan di dalam dilema ni. Okey, macam tu juga contoh dilema ni macam korang nak beli kereta, kan? Sama ada korang nak beli Proton ke korang nak beli Toyota. So di situlah akan adanya keperluan untuk korang buat analisa tadi. So kereta Proton ke yang lagi okey ataupun Toyota yang paling okey. Tapi sama juga macam aku cakap, sentiasa kita fikir tentang keperluan dia, keperluan dan nilai-nilai dia, apa kelebihan, apa kekurangan. So dari situ, daripada analisa tu tadi, kita akan dapat satu penyelesaian yang rasional dan yang boleh buatkan kita puas hati. Okey, dalam percintaan pun aku rasa banyak dilema, kan. Orang bercinta ni macam-macam dilema dia, kan. Contohnya macam dah kawan elok-elok, dah bercinta, sayang apa semua, kan. Akulah bulan, kau lah bintang apa semua, kan. Dan tiba-tiba pula kata berlaku pergaduhan. Bila berlaku pergaduhan tu dah, orang kata dah rasa tak ada hati, dah merajuk apa semua. So itu pun dipanggil dilema juga tu. Dilema yang dimaksudkan, macam aku cakap, korang dah akan ada dalam fikiran korang macam, adakah aku patut teruskan perhubungan ni ataupun aku patut berhenti je di sini. So sama juga konsep dia. Konsep dilema ni, cara penyelesaiannya adalah sama. Yang berbezanya ialah penilaian kita kepada sesuatu dilema tu. So itu yang akan menentukan ianya akan pergi ke arah kebaikan ataupun kesilapan. Okey, memandangkan hari pun dah makin panas, aku pun rasa macam dah berpeluh-peluh dah ni belakang aku. Dan aku sendiri pun sebenarnya dalam dilema sekarang. Sebab sekejap lagi aku nak pergi ke kedai mamak. So bila sampai di kedai mamak nanti, aku tak tahu sama ada aku nak makan nasi goreng ayam ataupun mi goreng telur mata. Jadi macam mana? Apa pendapat korang? Okay, so that's all for now, guys. Itu je perkongsian aku untuk hari ni. Sebab aku pun dah lapar, aku nak pergi ke mamak ni. Aku harapkan korang akan terus stay tune lah pada channel ni. Boleh subscribe, kan? Dan aku akan kongsi lagi segmen-segmen menarik dalam channel ni. Dan aku akan terus cuba memperbaiki kekurangan-kekurangan di dalam channel aku. So aku ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang subscribe, dan yang masih belum subscribe, kalau boleh tolong subscribe. Assalamualaikum dan terima kasih.